Test, test, test. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, test suara. Suara saya clear tak? Adakah suara saya clear, jelas, didengar? Okey, yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu, geng. Minta tolong like dan share dulu. Okey, minta tolong like dan share, minta tolong komen-komen. Okey. So malam ni macam biasa, hari Khamis kita nak buat kita nak buat basic daily analysis lah. Okey, basic daily analysis. Okey, 2 minggu lepas Cikgu Dini yang buat. So hari ni saya Wan yang akan buat macam biasa. Okey, so yang baru masuk tu minta korang like dan share dulu supaya kita proceed, supaya orang lain pun boleh dapat ilmu, boleh dapat manfaat daripada kita punya live malam ni lah, insya-Allah. Okey. Okay, so tapi kalau macam biasa, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen, korang jangan risau, korang boleh tanya pair, jangan malu, jangan segan sebab kita nak belajar. Kita tak perlu untuk rasa malu lah kalau kita nak belajar kan. Okay, so itu dia punya kata apa, kita kata-kata lama kita lah. Malu bertanya, sesat jalan. Okay, so kalau korang rasa apa yang korang tak tahu, korang nak tahu, korang boleh tanya. Okay, kalau benda tu dalam bidang kuasa saya boleh jawab, saya akan jawab satu persatu. Okay, tapi kalau di luar saya punya knowledge, sorry lah. Okay, tapi insyaAllah saya akan cubalah untuk jawab. Okay. Okay, 3 orang view. Okay, so yang baru masuk tak tolong like dan share dulu boleh? Tak tolong like dan share dulu kan, bagi orang lain pun tahu. Okay, Zero Market ni ada buat kata apa, daily analysis setiap hari Selasa dan hari Khamis kan. Supaya orang-orang tahu, orang lain pun dapat manfaat. Okey, orang lain pun dapat manfaat. Kalau tidak, dulu saya seorang sahaja yang akan buat daily analysis ni setiap hari. Okey, tapi sekarang ni dah berdua orang dan bukan setiap hari. Sekarang ni pada hari Selasa malam dan juga Khamis malam sahaja. Okey, sebab apa kita buat Selasa dan Khamis? Sebab kita nak memberi laluan kepada kelas-kelas yang lain. Okey, kelas-kelas basic yang lain yang kata apa? Yang dibuat oleh IBIB Zero Market lah, IBIB Zero Market ataupun tenaga pengajar di Zero Market. Saya tak nak clash dengan diorang, sebab tu saya buat hari Selasa dan hari Khamis. Kalau tidak, dulu setiap hari kita buat. Setiap hari kita buat, kita bagi analis. Okey, setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari kita buat. Okey, dicampur juga dengan email daily analysis yang korang dapat lah. Okey, dalam email kan. Sekarang ni kita dah mula balik, hampir setiap hari lah korang dapat daily analysis untuk email. Kalau korang rajin, korang tengoklah yang apa email yang kita bagi tu macam contoh ada yang weekly analysis, ada yang daily analysis market. Okay, so rajin-rajin lah tengok dekat situ. Okay, so kalau kat sini kebanyakan yang projection yang saya tunjuk adalah daripada email yang saya kata apa, email daily analysis yang korang dapat tu lah. Okay, di dalam email. Okay, so tanpa membuang masa, okay, so ini adalah PAUD JPY. Okay, saya ingatkan sekali lagi, kalau korang ada persoalan, korang boleh tanya. Okay, so ini adalah basic knowledge saja. Saya cuma tunjukkan basic breakout, basic SNR. Kalau siapa yang lemah dalam basic SNR, basic breakout tu korang boleh tengok macam ni, macam mana kita nak kenal pasti breakout yang sebenar ataupun tidak. Okay, so yang pertama sekali adalah kita akan tengok PAUD JPY. Macam korang nampak dekat PAUD JPY, kita nampak dekat, kita akan tengok tapis daripada time frame yang lebih besar kepada time frame yang lebih kecil dan kecil. Okey, yang pertama sekali kita tengok AUD JPY. Macam korang boleh nampak AUD JPY ni, apa yang berlaku dekat sini, kalau korang boleh nampak dekat garisan ni, nampak okey, so ini adalah kawasan support lah kawasan support. Ini adalah kawasan support. Okey, ini adalah kawasan support dan macam korang boleh nampak sekarang ni dah berlakunya breakout. Dah berlakunya breakout. Macam mana kita nak tahu dia berlakunya breakout? Okey, yang pertama sekali kita tengok satu adalah price close melebihi daripada low kawasan support. Okey, low kawasan support yang paling rendah dekat sini adalah korang boleh nampak ni dekat shadow ni lah. Dekat shadow ni. Shadow ni harga dia 82108. So itu adalah low support yang paling rendah. Dan sekarang ini price dah pun 50% daripada body, 50% daripada body dah close di bawah kawasan support tersebut.
Okey, korang kena tahu antara breakout yang betul ataupun tidak. Okey, breakout yang betul dia akan close di bawah. Dia akan close price di bawah level support tersebut. Dia bukan tinggalkan shadow. Okey, dia bukan tinggalkan shadow lepas tu dia spike. Itu bukan breakout. Walaupun dia tinggalkan shadow yang panjang dekat bawah ni, dia naik balik tutup atas ni, itu kita tak panggil dia breakout, itu kita panggil dia rejection. Okey, kita panggil dia rejection yang sangat kuat. Okey, tapi untuk AUD JPY ni kita nampak dia close 50, hampir 50% daripada body candle daily ni close di bawah paras kawasan support ni. So itu menunjukkan satu breakout yang sangat baik. Okey, satu breakout yang sangat baik. Okey, kalau dia breakout 50% melebihi daripada body, okey, itu adalah satu petanda yang sangat baik yang menunjukkan berkemungkinan AUD JPY akan mencari kawasan zon-zon yang terdekat dekat bawah ni. Okey, contoh zon-zon yang terdekat, yang pertama adalah kita nampak kawasan RBS. Itu adalah zon yang pertama yang kita tengok. Yang kedua adalah kita nampak kawasan support dekat bawah ni. Okey, so ini adalah next destination yang dia akan pergilah. Okey, dia akan pergi. Dia tak akan naik terus tiba-tiba macam tu. Dia kena ada satu pantulan, dia kena ada satu orang kata drive yang untuk dia naik kembali. Kalau tak ada drive tu dia takkan naik. Dia takkan suka-suka hati naik. Okey. Okey, dia takkan suka-suka hati naik balik ke apa ke tak. Okey, melainkan kalau dia nak retrace sekejap saja and then dia kalau dia retrace mungkin dia akan pergi balik ke bawah ni mencari zon-zon yang terdekat untuk dia membuat keputusan sama ada dia akan sambung untuk terjun ataupun dia akan membuat kenaikan semula. Tapi buat sekarang ni untuk AUD JPY kita nampak lebih kepada seller lebih kepada seller. Okey, macam korang nampak. Okey, kat sini saya dah tunjuk dah arah sebenarnya. Okey, kalau korang tengok dekat H4. Okey. So ini adalah saya dah, kalau korang tengok, korang boleh tengok dekat email lah korang boleh tengok dekat email, saya dah bagi dekat email. Okey. Okay, so kalau kat sini kita dah dalam email tu kita dah bagi tahu kita punya prediction way untuk AUD JPY. Okey, saya pun dah menunjukkan arah ke bawah. Okey, saya dah menunjukkan arah ke bawah dan korang nampak, tapi cuma kat sini price dia tak sampai. Okey, price dia tak sampai dekat tempat yang sepatutnya saya target untuk sell. Tapi tak mengapa, kita tetap ambil position untuk sell sebab price dah menunjukkan reject, orang kata apa, price action lah. Kalau korang boleh nampak dekat sini, ni price action dia ni lah. Okey, kalau korang boleh panggil hammer ataupun inverted hammer, itu ikut terpulang pada korang lah. Pin bar pun boleh, tak ada masalah. Okey, so itu adalah satu petanda untuk satu petanda yang bagus lah untuk korang masuk sell. Okey, korang kena ingat satu benda ni. Okey, tak semestinya market akan ikut kita. Okey, tak semestinya market akan ikut kita, prediction kita dalam 10%, 20% je setiap kali. 10%, 20% je setiap kali. Contohlah saya bagi. Kita dah nampak price akan turun Price akan turun. Okey, kita dah nampak price memang nak cari sell. Okey, cuma kita nak pinpoint dekat mana berlakunya rejection tersebut untuk kita mengambil position untuk sell. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, yang tempat yang menarik adalah dekat sini. Okey, tapi korang kena tahu yang kita ini ikut market, bukan market ikut kita. Okey, belum tentu dia akan sampai dekat sini baru dia turun. Belum tentu dia sampai dekat sini, mana tahu dia boleh pergi atas ni, kita pun tak tahu. Okey, tapi kalaulah dia menunjukkan, market tersebut menunjukkan pertanda yang dia ready untuk terjun. Okey, kat situ kita kena ambil inisiatif lah, kita kena ready lah, get ready lah. Okey, bersedia untuk mengambil keputusan dan meletakkan position untuk sell dekat kawasan tersebut. Okey, so kat sini jangan ego. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni ego, kita nak market ikut kita. Tak. Kalau market ikut kita, dah semestinya saya rasa kebanyakan orang akan kaya. Tapi disebabkan kita ego, kita nak market ikut kita, berapa banyak kali kita kena lipat, betul tak? Okey. Nak tengok go okey, boleh Syamil. Relax Syamil, relax. Okey, so ini adalah kita punya prediction untuk AUD JPY. Okey, mungkin akan mencari kawasan RBS yang terdekat lah RBS yang terdekat mana tadi? Ni. RBS yang terdekat ataupun dekat kawasan support dekat bawah ni. So dia ada dua pilihan lah. Okey, dia ada dua pilihan, kita kena tengok lah. Okey, nak tahu mana satu pilihan zone yang terbaik,
tengoklah price tu sampai ke tak. Price tu sampai apa yang dia buat, dia berlaku rejection ataupun dia berlaku breakout, kita pun tak tahu. Sebab benda tu tak berlaku lagi. Nina Sakina. Okey, boleh ramai tengok goal Korang ni floating ke? Kejap ni. Ini yang yang kata apa, nak tengok. Nampak? Pisang. Ini yang digumbar ambil kan. Ni orang kata apa? Ni banyak pula. Guna time pun lambat. Okey. Ui, lambatnya internet, serius. Hai Iqbal Safi hadir, selamat datang. Okey, kejap satu-satu. Okay. Satu-satu dulu. Okey. Nampak kat sini macam ada satu zone yang cantik lah. Kat sini, atas ni. Kita tengok daily pula. Di weekly. Okey, kalau untuk goal ni, dekat sini pun dia dah breakout dah. Dekat sini pun dia dah breakout. Nampak tak? Dekat situ. Okey. So macam kalau kita tengok dekat dekat H4 goal ni, okey, kalau yang pertama sekali kita memang nampak terang-terang lah. Okey, dekat kawasan resistance ni price dah pun berlakunya breakout Dah berlakunya breakout dan dah ada pullback. Dan dah ada pullback yang berlaku kat sini Dia turun daripada sini. Dia breakout. Okey, dia pullback. Saya tunjuk macam ni lah supaya korang korang lebih faham. Okey, reject. And then cubaan untuk naik kembali. Okey, untuk naik kembali. Okey, kenapa saya tanda kat sini? Okey, korang kena tahu kadang-kadang walaupun dia berlaku breakout, sebab sini kalau kita nampak ni dia punya downtrend masih lagi kuat. Cuma kita nak pinpoint dekat mana kawasan untuk kita resell kembali. Okey, untuk kita resell kembali. Okey, cuma kadang-kadang ni kita kadang-kadang ada kawasan yang orang kata apa, resistance yang dekat atas yang masih lagi fresh, yang masih lagi tak disentuh. Okey, yang orang kata apa, dekat situ ada big seller yang tengah menunggu untuk masuk untuk menjual lagi. Orang kata apa, position untuk sell ni. Okey, so kadang-kadang saya tahu ramai orang yang terceduk dekat sini ataupun dekat bawah lagi kan. Dia orang kata macam nampak lebih kata apa, nak sell, lebih kurang nak sell kan. Okey, cuma kalau korang target untuk sell dekat kawasan ni, harga tu dah orang kata apa, dekat kawasan dah level bawah dah. Okey, so agak tak selamat. So kalau macam ni sebenarnya kita kena carilah orang kata apa, level-level yang lebih tinggi. Okey, kawasan-kawasan yang lebih tinggi macam contoh Marubozu ke ataupun engulfing ke kan. Okey, ataupun kawasan sideway yang tak pernah lagi berlakunya retest. Okey, so kalau kita nampak yang pertama sekali yang kita nampak adalah kawasan dekat atas ni lah. Okey, so ini adalah kawasan yang kita nampak dekat atas ni masih lagi tak lagi disentuh. Okey, kalau korang nampak dekat satu barisan dekat sini pun okey, tak lagi disentuh. Okey, kawasan breakout ni tak lagi disentuh. Okey. So dekat sini mungkin price gold, okey, kalau dia berjaya breakout dekat kawasan new high yang baru ni, okey. So ini adalah kawasan yang kalau dia breakout dekat kawasan new high yang baru ni, dia mungkin akan mencari kawasan seterusnya dekat sini. Okey, kawasan seterusnya dekat sini. Itu kalau dia berjaya untuk close atas daripada previous higher high ni. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tahu kalau kita nak tahu price tu boleh naik atau tidak, price akan sentiasa membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Sekarang ni kita dah nampak price dah membuat satu breakout dekat kawasan resistance, dah berlakunya pullback. So dekat sini dah jadi kawasan apa? Kawasan resistance become support. Okey, kat sini pun dah jadi kawasan resistance become support. Sekejap, saya pun lupa. Okey, RBS. Okey, so kat sini dah jadi high baru. High. Okey, so kat sini dah jadi high baru. Okey,
So untuk kita tengok sama ada dia boleh pergi lagi ataupun tidak kepada next zone, iaitu kawasan SBR, kawasan support peak resistance, kita kena pastikan yang dia berlaku breakout dekat kawasan high, previous high ni. Barulah kita tahu dia boleh naik untuk sekarang ni. Okey, macam sekarang ni kita nampak dia tak breakout lagi. So apa-apa boleh jadi. Okey, dia tak breakout lagi tapi apa-apa boleh terjadi. Okey, kalau nak kita sekarang ni kita nak cari untuk sell. Kita nak cari position untuk sell, bukan kita nak cari position untuk buy. Okey, sebab kita nak ikut trend. Okey, sepatutnya kalau kita nak tengok harga, kita mungkin target sell dekat sini. Okey, tapi kalau kita macam saya cakap tadi lah. Okey, kita ikut market. Kita ikut market. Kalau market boleh tembus previous high ni, okey, so dia tak ada halangan untuk pergi dekat sini. Dia tak ada halangan untuk pergi dekat sini. Tapi kalau market susah untuk tembus previous high ni, okey, berkemungkinan dia boleh jadi second option lah. Dia boleh turun pula kat sini. So option yang pertama, kita cari untuk sell kat sini. Pastikan dia kena berlaku breakout dekat kawasan previous high ni lah. Okey, yang kedua, dia reject, dia tak berjaya untuk breakout, dia turun balik, membuat ada satu bearish, candle bearish yang kuat. Dia turun balik, kat situ mungkin menjadi satu signal untuk mencari position untuk sell. Tapi korang kena tengok dekat sini. Kat sini ada satu bullish engulfing. Okey, kat sini ada satu bullish engulfing. Okey, kalau bullish engulfing ni dia boleh push harga naik balik ke atas, tembus kawasan high, itu adalah petanda yang bagus lah untuk menunjukkan gold akan naik lagi, mencari yang sell. Okey, tapi ini saya cakap daripada segi sudut untuk mencari sell. Untuk mencari sell, bukan untuk mencari buy. Kalau korang tengah buy, korang boleh ikutlah apa yang saya cakap tu lah. Tapi kalau price, kalau bullish engulfing ni gagal untuk tolak price melebihi daripada close atas melebihi daripada previous high ni, kalau dia gagal, berkemungkinan price akan turun balik kalau ada candle bearish yang tutup macam ini. Kalau ada candle bearish yang tutup macam ini, dia tutup bawah daripada kawasan support ni. Sebab sini dah jadi kawasan RBS, so sini dah jadi support. Kalau dia gagal, kalau candle bullish engulfing ni gagal untuk push harga ke atas, tutup harga ke atas, okey, berkemungkinan akan berlakunya candle bearish, okey, yang dia akan tutup dekat bawah ni. Kalau dia tutup dekat bawah ni, price macam ni, itu korang dah bersedia untuk sell dekat situ. Okey, sebab kita nak ikut market sekarang ni. Okey, kita nak ikut market sekarang ni. Sebab dekat sini kadang-kadang price akan cuba untuk perangkap kita. Price akan cuba untuk perangkap kita. Kalau kadang-kadang kat sini mungkin ada dah orang sell, kat sini pun mungkin dah ada orang buy. Okey, saya 100% akan ada orang sell dekat sini dan akan ada orang buy dekat sini, dan akan ada orang tak tahu dia nak masuk sell ataupun buy. Okey, ataupun akan ada orang yang tunggu dekat atas ni. Okey, tapi decision macam mana yang dia nak buat, kita kena tengok price, apa yang next price akan terjadi. Okey, mungkin kalau next price yang tengah buy, kalau mungkin dia next price dia tutup macam ni, alhamdulillah lah, mungkin dia akan cari dekat kawasan SBR yang seterusnya. Okey, tapi kalau tengah yang cari sell, kalau dia close dalam keadaan macam ni, candle bearish, itu pun alhamdulillah. Tapi bye-bye kepada yang buy dekat sini. Sebab saya tahu memang akan ada orang buy dekat kawasan ni. Okey, buy dekat kawasan ni. Okey, kalau korang tengok pun dekat sini pun korang dapat dah 120 pip. Kan? Korang dah dapat dah 120 pip kalau korang buy dekat sini. Okey, kalau korang buy dekat kawasan RBS ni 120 pip. Kan? Satu hari. Berapa jam punya kerja ni saya tak tahulah. Okey, 4, 8, 12. 12 jam punya kerja korang dah boleh dapat 110. Berapa ni tadi? Berapa tadi 120, hampir dekat 130. Saya rasa kalau korang masuk 1 sen pun, 0.01 pun korang dah dapat dalam 13 USD. Kalau 0.10 pun korang dah dapat 130 USD. Okey, kalau korang convert pada duit Malaysia pun, korang boleh kira sendirilah. Okey, kalau 13 USD convert pada duit kita pun dah 50 lebih. Kerja 12 jam, adab charge saja. Kan, kalau korang masuk 0.10 pun korang dapat 130 USD. Convert duit Malaysia, korang dapat dalam 500 lebih untuk 12 jam punya kerja. Okey, 12 jam punya kerja bukan penat, tak keluar peluh. Kan, cuma korang kena tahan diri je.
okey, menghadap chart, okey, kan. Tapi ikut korang lah, adakah korang rasa cukup ataupun tidak, itu terpulang pada diri masing-masing. Okey, itu terpulang pada diri masing-masing. Cuma yang saya boleh cakap, kalau korang rasa ragu-ragu dengan korang punya position, okey, korang rasa tak yakin dengan korang punya position, yang korang tengah hold position tu, better korang close sahaja. Okey, better korang close sahaja. Bak kata patah. Macam mana tadi? Yang apa? Yang digendong berceceran. Gitulah. Okey, kita dah dapat 130, tapi kita rasa kita nak go lagi benda tu. Okey, tengok-tengok last dia jadi apa? Dia bagi kita 10 pip je. Kan? Dia bagi kita 10 pip. Yang mana korang nak? Okey, korang nak 130 pip ataupun korang nak 10 pip sahaja. Market dah bagi korang 130 pip, tapi korang nak rasa lebih. Okey, dah tertulis kat situ kita punya rezeki 130 pip. Okey, tapi korang nak lebih benda tu, korang hanya dapat 10 pip. Lala korang menyesal, korang akan balas dendam. Kan, korang akan balas dendam. Tengok-tengok terlipat. Tengok-tengok terlipat, akaun korang pun gulung 3. Betul tak? Dia rasa pedas sikit. Apa yang saya cakap ni pedas sebab saya cakap direct. Saya tak bagi hias-hias. Okey, tapi itu adalah kenyataan dia. Itu adalah kenyataan dia. Okey, macam saya cakap, forex ni bukan untuk kaya. Bukan untuk tempat korang kaya dalam masa sekelip mata saja. Tak. Forex ni perlukan masa yang lama. Perlukan masa. Korang nak kaya boleh, tapi perlukan masa yang lama. Okey, bukan senang-senang korang dapat macam satu hari macam tu, tak. Bukan senang-senang korang akan dapat nak beli. Okey, esok nak beli Satria. Satria, okey. Satria Neo lah. Satria Neo sebab saya minat Satria Neo kan. Okey, hari ni kita lenjan. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Okey, bukan macam tu, geng. Sebab forex ni high risk. Korang kena faham. Yang newbie yang baru nak belajar, korang kena faham forex ni high risk. Dia tak menjanjikan bulan dan bintang. Yang berani, yang kental, yang boleh hadap rugi, okey, yang tak mudah putus asa, silakan. Korang boleh stay dalam forex, dalam bidang forex ni. Kalau yang tak sanggup nak rugi walaupun 10 USD, kan, hati tak kental, mudah putus asa, saya bagi tahu siap-siap simpan duit korang, belilah beras, kan, ataupun bagi dekat duit dekat mak pak ke, itu lagi bagus, lagi dapat pahala. Okey, lagi dapat pahala, lagi dimurahkan rezeki. Okey, so itu adalah saya punya sedikit pandangan lah pada korang, pada newbie-newbie lah. Pada newbie-newbie. Okey, so saya harap benda tu korang ambil lah. Korang ambil. Okey, 12 jam dapat 130 pip. Korang nak macam mana lagi? Cuba kita say. Korang nak macam mana? Korang nak apa? 1000 pip. Korang nak 1000 pip. Nasib lah kalau dapat. Kalau dia libas korang 1000 pip, apa pun tak dapat. Bos, apa pun tak dapat. Okay, so sentiasa bersyukur dengan apa yang korang dah ada sekarang. Okay. Okay, so seterusnya kita tengok UCAT UCAT. Ni bila punya tanda ni? Lama kot saya tanda. Okay, UCAT. UCAT buat sekarang ni masih lagi, kalau kita tengok daily time frame dia masih lagi kuat kepada buyer lah, kuat kepada bullish. Okay, kuat kepada bullish kuat kepada bullish. Kalau korang nampak dekat sini pun dia dah breakout dah kawasan previous high ni. Okey, dia dah breakout dekat kawasan previous high. So sekarang ni menuju ke kawasan the next resistance. Kalau kita nampak dekat sini ada banyak kali 1, 2, 3, 4 kali tempat yang disentuh yang dah disentuh dan berlaku rejection. Okey, kat sini kita boleh nampak dia punya price adalah 1.26300. Okey, so itu adalah the next orang kata apa, itu adalah previous punya kawasan resistance previous punya kawasan resistance sebelum dia terjun. Sekarang ni dia naik balik. Okey, kat sini pun dia buat satu pullback and then dia push harga balik ke atas, membuat new high. Okey, membuat new high. So sekarang ni dia sedang menuju kawasan the next resistance ataupun previous resistance lah. Okey, kalau kita tengok dekat itu, kalau kita tengok dekat time frame daily. Okey, sebab kalau kita tengok dekat time frame daily, kita akan nampak the bigger picture. Kita akan nampak dia jangka masa, buat masa dalam mungkin dalam 2 minggu ni dia nak pergi ke mana. Okey, kalau kita tengok dekat daily, kita nampak. Kalau kita tengok dekat H4, kita akan nampak untuk hari ni sahaja. Okey, nampak tak untuk hari ni? Okey, untuk hari ni. Okey, sekarang ni mungkin dia akan turun. Okey, untuk hari ni dia akan turun.
Okay, kalau intraday korang boleh lah untuk cari untuk sell. Tapi korang kena ingat, the bigger picture is naik. Okay, yang singkat, masa yang singkat menunjukkan turun, masa yang panjang menunjukkan naik. Okay, so ikut pilihan korang. Korang nak ikut yang masa panjang naik ataupun yang masa singkat turun. Korang kena ingat, yang masa singkat menunjukkan turun mungkin hanyalah retracement di jangka masa yang lebih panjang. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu forex ni dia takkan bergerak dalam satu arah sahaja, bos. Kalau dia bergerak dalam satu arah sahaja, dia tak ada nak retrace macam tu, dia tak ada nak buat wave ke apa ke, kan, saya rasa rakyat Malaysia ni takkan bekerja. Okay, semua trade forex sebab dia tahu kalau dia buy, price pun akan naik je. Kalau dia sell, price pun akan turun je. Betul tak? Kan? Tapi korang kena ingat, daily menunjukkan buy, H4 menunjukkan sell. Tapi korang kena ingat, korang kena tengok the bigger picture. Okay, daily dah berlaku breakout, sedang menuju ke next punya causal resistance. Tapi dekat H4 berlakunya penurunan. Korang kena ingat, H4 ataupun H1 kalau dia turun, kita nampak daily naik. Kalau kita tengok dekat H1, H4 turun, itu hanyalah retracement untuk sementara waktu sahaja sebelum berlakunya kenaikan semula. Okey, sebelum berlaku kenaikan semula, mungkin akan menjadi macam ni. Ini saya lukis je mungkinlah saya lukis je. Ni gambaran dia, lebih kurang macam ni. Macam tu. Okey, kalau dekat H4 kita nampak macam ni. Kalau dekat daily kita akan nampak macam ni. Kita akan nampak macam tu. Okey, saat ini saya warna lain nak. Warna ni kena bearish kan, bearish macam tu. Gitu. So gambaran dia dekat daily macam ni. Kalau dekat H4 tu dia ada buat bentuk wave kecil-kecil macam tu. Lepas tu baru dia naik. Kalau dekat daily kita akan nampak macam ni. Okey. Tapi kalau korang boleh tahu, korang dah boleh nampak the bigger picture, korang tak takut pun. Korang tak, orang kata apa, kita tak cepat terkejut. Kita dah bersedia dah. Sebab kita nampak the bigger picture macam mana. Kat mana dia akan pergi kat mana, apa yang dia akan buat kan. Kan? Tapi macam saya cakap, walaupun korang nampak the bigger picture, korang kena ikut market. Okey, sentiasa pantau price, sentiasa pantau candle. Okey. Jangan ego, jangan ego, jangan ikut korang, jangan ingat market akan ikut korang, tak. Sekali dia keluar news, kata CAD kuat ke apa ke kan, oil macam ni ke apa, kan, ataupun USD ni crash ke apa ke, market crash ke, silat-silat akhir bulan korang target buy, korang dah buy ke elok-elok dah, tengok-tengok pump dia turun ke bawah. Korang jangan lupa pula, okay, news fundamental jangan lupa. Benda tu pun boleh drive market. Memang 100% akan drive market. Bukan daripada segi analisa je. Kan, analisa saja tak cukup, fundamental pun kena ada. Okay, fundamental, so sentiasalah pantau. Kan. Tapi tak perlukan orang kata apa, usaha yang banyak pun. Ambil mouse, klik saja, buka, okay, investing.com, okay, buka Forex Factory. Okay, hari ni ada tak news high impact USD? Hari ni ada tak news high impact Canada? Ada tak? Kalau tak ada, tak apa, selamat untuk hari ni. Esok ada tak? Semua tulis type je. Type pap dah settle. Kalau itu pun korang rasa macam malas, paksalah diri, paksa diri kalau korang nak selamat lah. Okey, sebab ini berkaitan duit korang sendiri, okey, duit korang sendiri, okey. Kalau tak faham lagi basic, buka BP Pips. Okey, buka BP Pips, register sebagai dia orang punya apa kata apa, kindergarten apa semua tu. Ataupun kalau tak nak yang bahasa-bahasa orang putih itu, tak faham sangat bahasa-bahasa orang putih, yang dia katakan, korang join lah Zero Academy. Kita dah buat dah Zero Academy, basic apa semua, advance punya teknik.
Kan kalau korang tengok dekat komen-komen ni, okey, Syahmi Haris, kan Iqbal Safi, Irfan Syaharudin, itu semua bidi-bidi kita. Okey, business development kita, korang boleh PM dia orang. Tak faham tanya, korang boleh tanya dia orang macam tu. Okey tuan, nak saya basic lagi, saya tak tahu basic lagi. Dekat mana saya nak belajar? Nanti dia orang akan tolonglah untuk korang. Okey, dekat Zero ni bukan kita nak bagi kita punya klien ni terkempang-kemping, kan, terhuyang dalam sampan tak tahu apa. Kan kita akan ajar macam mana nak dayung sampan tu, kan, macam mana nak dayung sampan nak sampai ke destinasi slow-slow. Kita akan ajar step by step. Okey, semuanya tersedia dekat Zero Market. Korang nak apa lagi? Semuanya free dah bagi free. Dah bagi free. Dah bagi dah. Kan? Cuma diri kita nak ataupun tak nak itu je. Kan? Yes, Zero akan teach dari A to Z tanpa bayaran. Korang join sahaja. Okey, apa link Telegram untuk Zero Academy? Tu Telegram, nanti korang tanyalah tu. Tanya Encik Irfan tu. Dia BD kami. Tanya, ataupun Iqbal Safi tu pun BD kami. Boleh tanya. Boleh tanya dua orang tu. Boleh tanya dua orang tu. Okey, sebab saya tak ambil bahagian dalam untuk Zero Academy tu. Bahagian saya dalam daily analyst ni. Bahagian saya dalam daily analyst ni aja. Okey. Okey. So seterusnya kita tengok apa lagi. Okey, JJ ni pun saya dah bagi dah dalam email. Okey, dah bagi predict orang kata apa, arah pun saya dah bagi dalam email kalau korang tengoklah. So rajin-rajinlah kalau korang rajin-rajin tengoklah Rajin-rajin tengoklah email lepas ni setiap hari. Okey, masa tak tentu, kadang-kadang masa pukul 5, pukul 6, kadang-kadang lewat sikit, malam baru saya akan post email. So rajin-rajin tengok email. Kalau tak ada dekat korang punya inbox, boleh tengok spam, and then boleh keluarkan email tu daripada spam. Nanti dia akan masuk dekat inbox korang lah. Okay, so dekat sini JJ kita predict untuk price sampai dekat sini berlakunya rejection, and then baru diturun. Okay, tapi sayangnya macam saya cakap tadi, awal-awal tadi, okay, jangan ingat market akan turun. Jangan ingat market akan turun, market akan ikut kita punya marking zone. Tak, kadang-kadang tak. Okey, macam kita nampak sekarang ni, dia bagi shadow je sikit, lepas tu dia turun. Okey, sebab tu saya cakap ikut market. Macam mana nak ikut market? Kenal pasti dulu candle apa macam ni. Ini candle apa? Kan, ini candle apa? Candle bear, body dia dekat sini. Open body dekat bawah ni. Candle bull open body kat bawah ni, close body kat atas. Okey, tarik. Kalau korang tak faham kan. Okey, lepas tu candle second, candle bear, body dekat open dekat atas, body dekat bawah. So candle body ni saja dah memakan body bullish ni, body bullish ni. So itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan, kalau korang nak tahu kata apa, bearish engulfing lah, apalah, itu terserah korang lah kan. Bearish engulfing pun boleh jadi yang ni kan. So dah berlaku bearish engulfing sebelum sampainya dekat sini. Okey, kalau korang nak tunggu dia nak sampai dekat atas ni ke, ataupun korang nak masuk. Okey, macam saya cakap, ikut market. Market tunjuk korang target dekat sell dekat atas ni. Okey, tempat ni memang dah cun dah. Sebab kita tahu ini adalah kawasan previous high. Okey. Tapi kalau market tunjuk dia spike macam ni, dia turun macam ni, dia tunjukkan dia dah makan candle bullish sebelum ni, korang tunggu apa lagi, geng? Korang tunggu apa lagi? Apa yang korang nak tunggu lagi? Dah market dah tunjuk dah terang-terang kat situ, korang dah boleh baca dah. Dia dah ikut korang punya prediction, dia nak turun ke bawah, kita tengah cari sell ni. Okey. Kita pun dah sell dekat orang kata apa, harga yang agak tinggi dekat sini. Okey. So cuma ready untuk sell sahaja kalau ada signal ataupun ada price yang menunjukkan price time tu dia ready untuk falling down. Okay, faham? Okay, prediction kita tak pernah 100% tepat. Tapi kita boleh, kalau kita dah boleh baca sedikit, sedikit arah tu pun dah kira okey dah.
Okey, cuma korang nak kenal pasti dekat mana tempat yang terbaik untuk korang sell. Okey. Kalau korang dah marking, okey, kalau price dah semakin dekat, kalau korang rasa korang nak sell dekat sini pun boleh, tak ada masalah kan. Sebelum nak tunggu kat sini, korang nak palam lagi kat atas ni pun tak ada masalah benda tu. Okey, tapi kalau korang nak tunggu sebiji atas ni, tepat-tepat korang nak dapat shadow, korang kena ingat 10% boleh 10% daripada orang kata apa, 100 kali korang trade, 5 kali dapat shadow, korang kena ingat itu hanyalah nasib je. Nasib je lah. Kan? Nasib je lah. Sebab 100 kali daripada 5 kali, dapat nasib je lah. Kalau 60 kali daripada 100 kali, mungkin kita boleh dapat, kita boleh katakan, okey, ni teknik, ni kata apa, satu knowledge lah. Kan? Sebab dia boleh dapat accurate lebih daripada 50%. Benda tu bagus. Kan? Tapi kalau 100 kali korang trade, 5 kali je korang dapat pucuk macam tu, itu bukan teknik. Daripada teknik korang, itu hanyalah nasib sahaja. Kan? Tapi kalau dia tak sampai macam ni, dia dah tunjukkan, orang kata apa, candle pun dah tunjukkan bearish engulfing. Tak perlu nak tunggu-tunggu. Okay, korang ready je dia close, and then korang masuk je lah sell. Kan? Sekarang ni pun dah kena TP dah. Kan? Tengok berapa pip. 198 pip dekat 200 pip. Kalau dia dapat atas ni, kalau dia ikut kita punya tempat ni, 200 lebih. Tapi kat sini pun hampir-hampir lah. Hampir-hampir berapa pip dah ni? Hampir-hampir dalam 199.4. 200 pip lah. 200 pip. Seminggu punya kerja korang boleh dapat 200 pip. Kan? Seminggu punya kerja korang boleh dapat 200 pip. Janji korang cari entry yang berkualiti sahaja. Okay. Mungkin setiap hari korang tak dapat, tak apa. Pastikan korang boleh dapat satu setup tu, tak kisah mana-mana pair. Janji pair tu korang faham dia punya perangai, korang selesa, korang tahu perangai dia macam mana. Korang tahu dia punya risiko kalau korang trade pair tu macam mana. Korang dah faham benda tu, korang boleh trade pair tersebut. Okay. Just cari satu position yang boleh bagi korang satu impact yang kuat. Okay. Jangan terperangkap dalam sideways dah. Ataupun cari position yang menunjukkan arah yang lebih jelas. Okey, jangan cari position yang menunjukkan arah yang kita pun tak pasti, yang kita pun sendiri 50-50 tak, 50% yakin, 50% yang tak yakin tak. Kita kena tahu, kita kena tengok arah tu 100%. Arah dia macam ni. Itu baru betul. Itu barulah korang punya setup untuk korang masuk entry. Kalau korang rasa 50% yakin, 50% tak yakin, abaikan. Cari yang korang nampak jelas dengan mata korang, dia punya trend macam mana, tempat dia macam mana yang sesuai untuk sell, baru korang masuk. Okay, baru korang masuk. Okay. So, ada apa lagi tak soalan? GU ni pun dah kena TP dah. GU ni pun dah kena TP. Nampak? GU ni pun dah kena TP dah. Dah kena TP dah. Semua dalam email So rajin-rajin lah tengok email lepas ni. Ini pun dah berapa bagi? Dia bagi 117 speed. JJ bagi 200 speed, GU bagi 117 speed. Korang dah dapat kat situ 317 speed. 317 speed korang darab lah sendiri. 0.01 317 speed. Korang mungkin akan dapat dalam 300. 0.1 sen korang mungkin akan dapat dalam 30 USD. Itu kalau akaun kecil lah. Kalau akaun besar sikit 0.10 korang mungkin dapat dalam 300 USD ataupun lebih kurang lah. Okay, 290 ataupun 300 USD. Dah seminggu punya kerja korang dah boleh dapat macam tu. Cuma depend, cuma hanya 2 setup saja. Tapi kita setiap hari kita nak setup sebab kita kata tangan. Kita buka je handphone, kita nak cari chart apakah. Itulah saya malas cakap. Buang tabiat tu. Okay, buka phone, tengok kejap. Kalau tak ada setup yang padu, dah settle. Tutup.
Tak payah nak gatal-gatal tangan, tak payah rasa macam oh boleh masuk ni, boleh entry ni, ambil 10 pip dah kan. 10 pip dia pergi sampai, bukan 10 pip profit, dia pergi sampai 100 pip punya floating. Dan tu baru korang nak menyesal, tak boleh buat apa dah. Lepas tu dalam fikiran, okay, mimpi. Okay, awak lah, kalau lah aku boleh patah balik, kalau lah aku ada kuasa untuk putarkan balik masa. Tak ada. Tak ada. Benda dah jadi. Benda dah jadi, real life dekat depan mata korang, korang sendiri yang buat. Okay. Sama ada korang nak rugi, pilihan korang. Korang nak untung, pilihan korang. Okay, janji kita punya pilihan tu adalah yang terbaik dan berkualiti. Okay. Okay. So ada apa lagi soalan tak nak tanya sebelum kita nak end? Ada apa soalan tak sebelum nak tanya, sebelum kita nak end? Saya banyak, sebenarnya saya dah lama dah tak bagi nasihat ni, sebab saya tengok banyak sangat orang yang anggap forex ni tempat yang untuk cepat kaya. So hari ni saya nak lebih terapkan apa risiko forex. Korang berani ataupun tidak je, semua keputusan kat tangan korang. Okay, saya cuma bagi tahu, saya cuma nasihat. Kalau korang ready untuk dalam forex ni, korang boleh go on. Kalau korang tak ready, tambah-tambah dalam masa sekarang ni, kan, tambah-tambah PKPD ni, saya harap sangat-sangat tak ada orang yang gunakan duit dapur dia untuk deposit dalam forex ni. Itu sahaja saya harap. Okay, RM40 contoh dia nak deposit RM10, 10 USD, RM44 dalam duit Malaysia. Padahal RM44 tu korang boleh beli beras 10 kilo, ayam seekor, tambah dengan telur sikit, telur satu papan settle. Jangan buat macam tu dekat time-time sekarang ni. Time-time sekarang ni korang ada duit lebih, korang boleh invest. Jangan gunakan duit dapur korang yang sisa-sisa korang duit dapur tu untuk deposit ke dalam forex ni. Okay, itu nasihat saya lah. Gunakan dekat tempat yang sepatutnya. Jangan nanti orang rumah marah, kecewa. Tentulah baru korang tahu. Mapping goal bang, dah tadi saya dah mapping goal dah. Macam tu. Nampak tak? Ini mapping goal lah. Ini mapping goal. Okay, sebab sekarang ni dia dah ada dekat price yang di mana dia akan perangkap trader-trader dekat sini. Okay. Nampak tak? So tunggu je lah. Tengoklah dia breakout yang mana. Dia breakout atas, dia akan cari atas ni. Dia breakout bawah, dia akan cari lagi bawah. Itu sahaja. Goal. Untuk goal Okay, so ada apa lagi soalan nak tanya? Dahaga kan? Kalau tak ada soalan, kita boleh end lah Kita boleh end nanti hari Selasa minggu depan kita akan sambung balik. Okay. Ada apa-apa lagi last soalan nak tanya? Tak ada Okay. So kalau tak ada, itu je daripada saya untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi minggu depan pada hari Selasa. Okay. So saya harap sedikit sebanyak nasihat saya, sedikit sebanyak ilmu yang saya bagi ni bermanfaat untuk korang. Okay. And then boleh digunakan pakai. And then memberi sedikit dorongan kepada korang. Okay. Dorongan dan juga orang kata apa, drive untuk korang membuat keputusan yang lebih bagus lah selepas ni Rizwan Zakaria, EG. EG lama saya tak tengok EG. Pair yang saya paling ni. EG dah bagi candle macam tu dah. H4 pun dah macam ni dah. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Memang dia akan naik lah. Signal dah bagi tadi dia goal. Goal tunggu je dia nak breakout yang mana. Alhamdulillah.
EG ni kalau dia boleh pecah atas ni, naik lagi lah. Naik lagi cari yang atas lah. Sebab kat sini kita boleh nampak EG ni 1, 2, 3. 3 rejection dekat bawah ni. Kita dah tahu, okey, kat sini adalah kawasan support. Dekat sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 sekarang ni. Kan sekarang ni dia baru sampai. Okey, kita dah tahu kat sini sekarang ni, pada waktu sekarang ni EG dah sampai dekat kawasan resistance, previous resistance. Okey. Cuma sekarang ni dia tak lepas lagi, tak breakout lagi. Tapi kalau price boleh breakout lagi ke atas, price boleh tutup lagi ke atas, okey, mungkin akan disebabkan candle yang orang kata apa? Candle yang volume yang tinggi macam ni. Kalau candle yang volume yang tinggi macam ni dia boleh push harga lagi sikit ke atas, price akan mencari lagi atas. Okey, price akan mencari lagi atas. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia berada dekat kawasan resistance. Dia tak berlaku rejection lagi, dia tak berlaku breakout lagi. Kan? Tapi kita boleh nampak previous punya candle volume dia kuat. Volume dia kuat Nampak tak? Volume dia satu candle H4 tu saja 36. Kawasan ni kita tengok average volume hanyalah bawah daripada 36 pip punya volume untuk satu candle. Tapi candle yang ini 36 pip volume dia. Okey, so kalau kat sini dia boleh tolak lagi price ke atas, bermakna dia boleh pergi lagi atas. Faham tak? Faham tak Rizwan Zakaria? Okey, jangan volume dalam candle pun korang kena tahu Jangan ingat volume dalam candle tu tak ada apa. Tapi sekarang ni price mungkin boleh ke atas lagi. Sebab volume dekat kawasan-kawasan ni average dia bawah 36 pip satu candle. Ini 36 pip. So mungkin dia boleh push harga ke atas lagi. Faham? Faham tak Rizwan Zakaria? Okey, jangan lupa pasal volume dalam candle. Volume dalam candle tu pun penting juga untuk korang tengok kekuatan candle tu ada ataupun tidak. Candle tu dia ada kekuatan untuk naik ataupun tidak. Korang kena tengok yang tu juga. Okey. So, itu je kot untuk malam ni. So, kalau itu je untuk malam ni, kita akan jumpa lagi minggu depan hari Selasa. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan dilindungilah. Okey, harap semua sihat-sihat sahaja. Okey, bagi yang area Selangor, yang duduk Selangor, jaga diri. Okey, keluar rumah kalau perlu sahajalah sebab hari ni pun kes 4,000-an. Tak tahulah. Okey. Kalau rejection di atas, adakah akan turun ke support semula? Ikut dia punya, orang kata apa, kalau rejection di atas, adakah akan turun ke support semula? Kalau rejection dekat atas, kalau turun pun agak susah untuk dia turun dekat bawah support bawah ni. Sebab volume candle ni besar. Volume candle ni besar. Mungkin dia, kalau dia turun pun mungkin dia akan turun kat sini. Dia akan turun kat sini. Kat situ je. InsyaAllah. Dekat situ sahaja mungkin dia akan turun. Okey. Mungkin dia akan turun dekat situ sahaja. Tapi kalau candle ada yang lagi, orang kata apa, volume ada candle volume yang lagi besar daripada candle bull ni, mungkin dia akan turun. Tapi kalau tak ada candle yang satu candle yang lagi besar daripada candle volume candle 36 pip ni, susah dia untuk turun sampai level support bawah ni. Mungkin dia akan turun kat sini yang terdekat. Itu je. Okey. Okey, sama-sama. So itu je lah untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan hari Selasa dan juga hari Khamis. Okey, lepas ni korang rajin-rajinlah tengok email Rajin-rajinlah tengok email. InsyaAllah kalau saya ada, orang kata apa, ada setup, mungkin saya akan bagilah dalam email. Okey, so itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.